Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Didoakan agar anda semua ceria dan sihat walafiat. Kita menghampiri awal tahun baru. Menanti siapa teman-teman yang akan hadir dulu. Wajah yang nampak Rubidin bersama pasangannya Adiwira Angkasa. Apa khabar? Waalaikumsalam Adiwira. Mustafa Ilyas, Edisi Diksi, Omar Ali Arifin, Nur Azwa Ibrahim, Syaha Ibrahim, Nenek Porak. Salam Sabah hadir. Terima kasih. Saudara Roka Bedela, Halimah Musruh, Waalaikumsalam. Poteh Zul Osman, Mak Yusuf, Waalaikumsalam. Roslan Mak Yatim, apa khabar? Markim Kama Ismail, Abdul Wahid Pat Tulang Kering, Mat Otai Harun, Rubi Abu Sama, Izzuddin, Izara Noiman. Oh, banyaknya hati. Iman sehat, baik ya. Anggrek Basri Baco, alias Abdul Latif. Saudalan Makmur, apa khabar? Letih sikit semalam bersiaran. Awang Danggal, Mi Zakri, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar ku? Syamsul Anwar, ya. Malam ni ada cerita panas ke tu? Panas, hujan, sejuk adalah percaturan waktu dan hari-harinya. Saudara Tamizi, Abdul Rahim, Yang Maya, Nasir, Nur Azwa, Assalamualaikum warahmatullahi, Muhammad Fauzi Buang, Nisa Yusof, Rosna Abdul, Musbah Majnini, Aris Saleh, Hamid Marikan, Harun Syo Bahak, Wan Rohana, Eden Awang Trasya. Tak mengadap ke ni ke Eden? Awang Dongkol, Abu Samah, Sri Raudah, Noah. Assalamualaikum Datuk. Esok saya sertai UMNO bahagian agama mana ni Noah? Bahagian Tambun ya. Silakan, selamat bersidang. Saudara saya bakar. Ni mana ni? Datuk tak dengar Abah kat TV ke? Buat apa nak dengar? Malah nak dengar. Tak tahulah apa yang akan kita selepas nikah lah saya dengar. Okey saudara. Terlebih dahulu saya mengucapkan salam pertemuan di alam maya pada teman-teman pelayar. Hari ini kita menyambut tahun baru dengan kes positif yang begitu tertinggi sejak pandemik virus corona melanda negara. Sebenarnya ini merupakan petanda tidak begitu elok dalam kita untuk menyambut tahun baru, iaitu jumlahnya hari ini sahaja jangkitan virus corona adalah 2,525 orang. 2,525 orang bukan satu angka yang kecil. Ya, jumlah keseluruhannya adalah 113,010 orang angka terkumpul dengan 8 kematian hari ini, menjadikan jumlah mereka yang menemui maut kesan daripada wabak virus corona adalah 471. Sabah meningkat hari ini 299. Labuan juga yang selama ini 20, 10, 30, hari ini 63 melonjak. Sarawak Alhamdulillah, di Kedah 24, di Penang, Penang juga melonjak hari ini sejumlah 92. Di Perak 33 dan di Selangor cukup menggerunkan kita kerana angka hari ini adalah 1,205 orang. Seperti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari yang lalu. Tapi hari ini adalah yang tertinggi 1,205. 6 hari lalu itu 1,204. Di Kuala Lumpur juga meningkat sejumlah 222. Lagi 978 di Melaka. Melaka juga menggerunkan saya, tiba-tiba saja naik 239. Cuma di Johor ni dia masih lagi beredar pada 174. Ini kalau kita nak menganalisa kedudukan serangan wabak pandemik virus corona. Terengganu 17, di Pahang 15,
Kelantan 37 dan di negeri Perlis masih mengekalkan jumlah jangkitan virus corona sifar. Tiada jangkitan di Perlis. Syabas warga Perlis dan teruslah kekalkanlah. Saudara, itu laporannya. Suara saya hari ni agak macam keletihan. Maklumlah, 2 malam berturut-turut berdebat dengan mereka-mereka daripada Parti Keadilan dan juga Parti DAP, ya. Jadi hari ini mungkin kalau suara saya kurang segar, jangan marah, ya. Ini sharp. Saya makan keputusan K2SP fasa pertama 5,000. Sila masukkan nombor kad pengenalan. Saya tak tahu lagi, saudara, ya. Sahabat, sebentar saja lagi, sekitar dalam 2 jam setengah lagi, kita akan memasuki tahun baru 2021. Sebentar tadi sementara menunggu solat maghrib, saya membaca satu buku, iaitu tajuk buku itulah Dari Kelang Serai ke Utusan Melayu. Ia menyentuh perasaan saya kerana buku itu dikarang oleh Allahyarham Tuan Haji Ahmad bin Idris, suami kepada Allahyarhamah Puan Hajah Bahiyah, iaitu Kak Bam. Selain isteri, ceritanya penuh dengan kisah dan pengalaman hidup menjadi wartawan sejak awal tahun 60-an hinggalah zaman usia senjanya. Yang amat menarik dan mengamit saya adalah menatap coretan akhir buku tersebut berupa memoi tulisan Allahyarham Tan Sri Zainuddin Maidin, ketua pengarang kami waktu itu, Saudara Zam. Beliau merupakan mantan Menteri Penerangan dan Komunikasi, juga ketua pengarang Kumpulan Akhbar Usaha Melayu. Sebenarnya kami adalah warga utusan yang berkesempatan bertugas di bawah bumbung bangunan Jalan Cak Solin. Hari ini dah tak ada dah. Kami masih erat menjalin akrab persaudaraan. Jadi kami terasa bagaikan satu persaudaraan, sebuah family. Jadi catatan itu menyentuh perasaan saya kerana banyak cerita suka duka kami, warga jurnalis zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an. Lebih-lebih lagi bila dia menulis catatan tentang teh tarik Pak Amjal di bawah bangunan Melayan Mansion di Jalan Tukar Brahman. Sebenarnya di situlah tempat pertemuan kami. Waktu Allahyarham Tan Sri Zam ada, Allahyarham Abi ada, ramai lagi teman-teman yang lain, masih lagi seperti Tan Sri Johan. Yang terbarunya kabarnya ada juga pertemuan itu diatur oleh saudara Rosli Azmi, saudara Fuad Rahman kabarnya ada, tapi mereka tak jemput saya, rasa sedih lah juga. Bagaimanapun, saudara, banyak kenangan yang telah kita lalui, berpuluh tahun lamanya perjalanan berlalu. Jadi dalam seperti mana yang saya katakan tadi, dalam 1 jam setengah lagi kita bakal meninggalkan tahun 2020. Banyak kenangannya. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Semua itu bersatu dalam satu ujian. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada teman-teman pelayar. Datuk bercerita mengimbau fakta politik tanah air. Sekarang kami tahu lah siapa Datuk Seri. Terima kasihlah saudara Akid, ya. Saya mohon kemaafan jika ada kata-kata saya menyinggung saudara, ataupun mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Maklum sajalah saya warga UMNO. Mungkin saya memberi komen tentang parti-parti yang tidak bersama dengan saya. Jadi sebagaimana saya selalu katakan bahawa we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, Saudara Brahman, bagaimanapun saya menerima satu caritan yang cantik. Pengirimnya tak ada pula. Dia kata kita mohon kemaafan kerana terkadang selepas cakap tanpa disedari. Jadi jika begitu, ya, jadi catatannya dia kata hati kita biarlah seperti kaca, jangan kita jadikan ia retak. Akal kita biarkanlah seperti air, jangan ia kering. Iman kita jangan jadikan seperti debu yang hilang. Persaudaraan sepatutnya biarlah seperti tali yang tidak akan putus. Dan kita mengharapkan tahun 2021 menjadikan kehidupan kita lebih indah dan mantap. Saudara, ya.
Seperti biasa, saya akan bacakan juga tentang ini Razali Samad. Banyak tunggu tu Datuk selamat menyambut tahun baru. Terima kasih. Azam saya akan memberi pencerahan dan saya tidak mau berhenti untuk berbicara dengan anda semua melalui media sosial ini. Sebagai biasa, permulaannya kita menyantuni sedikit hadis Rasulullah SAW. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi bantuan untuk menghalang daripada dilaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla, jadi maka sungguhnya ia telah menentang perintah Allah. Jadi kalau siapa yang menentang, menghalang hukum Allah itu, maka dia adalah menentang perintah Allah. Dan barang siapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang, maka gantiannya kelak bukan dengan dinar atau dirham, akan tapi dengan kebaikan jika ada, dan keburukan dosa-dosanya. Dan barang siapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia akan selalu dalam kemurkaan Allah Ta'ala sehingga ia mencabutnya. Dan barang siapa mengumpat seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya, itu melakukan fitnah, maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka sehingga ia keluar daripada apa yang diperkatakannya. Hadis ini adalah Musnad Ahmad, hadis yang ke-5129. Status hadis ini adalah isnad siqah. Saya tak tahu apa maksudnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang boleh memberi pencerahan apakah masuk isnad siqah. Pengajarannya, Islam menghendaki kita supaya kita menjadi pengikut yang setia dan taat, patuh kepada ketetapan perintah dan hukum Allah. Setiap yang berhutang berkewajipan untuk segera menjelaskan hutang kepada pihak peminjam. Orang yang tidak menjelaskan hutang tersebut di dunia, di akhirat nanti mereka perlu membayar. Jadi setiap Muslim dilarang bermusuh, juga mewujudkan permusuhan dengan orang lain. Dan setiap Muslim juga perlu sentiasa berakhlak mulia, tidak membuat tuduhan, mengumpat, memfitnah dan menghina orang lain. Dan setiap Muslim hendaklah sentiasa bekerjasama dalam melaksanakan kebajikan dan menjauhi kemungkaran dan permusuhan. Tunaikanlah tanggungjawab kita dengan Allah dan peliharalah hubungan dengan orang sekeliling kita. Jangan sampai kita menjadi muflis di akhirat nanti. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Usai hadir Rasulullah, masih lagi e-commerce. Kalau saudara nak marah pun marahlah. Awal tahun baru ni berniaga kena buat juga. Jangan kita berhenti dari e-commerce. Tapi tak ada pula yang masuk. Jadi kerana itu saya mesti mewawarkan tentang perniagaan keluarga saya. Jadi tentang ini krepek-krepek, bahulu berdal, ini rendang tok dan buku-buku saya. Jika saudara memerlukan atau ingin tahu lebih lanjut, sila hubungi Azhar 011 330 41241. Dan kalau nak rasa Denek Manis Siti Farehah, hubungi 017 711-4300. Jadi besok tu dia mungkin dia rest sekejap awal tahun baru. Monsharim di Raya Kembir. Fuad Rahman, salam untuk Malaysia ke arah 2021. Tajuk perbincangan kita malam ini, selamat tinggal 2020, melangkah ke era baru. Sebelum saya melabun, kita baca dulu pantun kiriman Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Buah berangan kulitnya liat, pilih kelas buah menangka. Pemimpin jangan menzalimi rakyat, takut dibalas api neraka. Sayur kelisa, udang kara, lemak ketuka, makan dibagan. Satu bahasa, satu negara. Pemimpin leka, tinggallah slogan. Itu pantun kiriman daripada Pak Nazil. Dan alhamdulillah, sahabat saya Saudara Jamil masih mengirimkan pantun. Pantunnya memanglah pantun yang ada unsur politik sikit. Kata Saudara Jamil Idris, kalau mengair ikan siakap, jangan dikair anak arwan. Rimau yang ganas lagi ku tangkap, ini kan pula kucing peliharaan. Hebat Saudara Jamil. Saudara, itu bab pantun, pembuka bicara kita malam ini. Cuma saya masih lagi terkesan, kita dah masuk tahun baru dah.
isu tentang data kumpulan wang simpanan pekerja yang hilang masih belum ditangani. Kasih UMNO kena kencing lagi ke? Apa kasih? Kencing lagi dengan Maidin setelah angka COVID kian meningkat tinggi angka. Aduhai. Angka ini dibuat jadi tinggi kerana Maidin tidak mahu adakan PRU 15 tahun depan. UMNO masih buta ke? Marah terus masih. Sabar kasih, saya akan berpencerahan sedikit. Balik tentang kumpulan wang simpanan pekerja dan moratorium. Saya merasa sedih lah sebab kita akan menyambut tahun baru ini dalam suasana yang muram. Rakyat semakin susah. Comel aspek Datuk. Inilah cuma mata saya untuk membaca. 2 malam dulu saya pakai cermata untuk saya tidak membaca apa-apa. Saya tak bawa buku nota, tak bawa nota dan sebagainya. Dah tua-tua, brother. Nak buat macam mana? Jadi begitu juga dengan moratorium tuntutan kita. Yakin saya isu kumpulan wang simpanan pekerja dan penolakan lanjutan moratorium ni tentulah ia akan disentuh oleh Presiden UMNO dalam keputusan khasnya nanti. Sama-sama kita tunggu. Saya malah nak tengok keputusan khas Perdana Menteri. Eloklah saya tengok apa keputusan Presiden saya sebab mulai besok UMNO di bahagian sudah mula bersidang di seluruh negara. Sayap-sayapnya puteri, pemuda, wanita dan UMNO bahagian daripada 1 hingga 3 bulan akan memulakan persidangan. Sebagaimana yang saya nyatakan, sejumlah 157 bahagian akan mengumpulkan usul dan akan membicarakan pelbagai isu politik yang menyangkut tentang nasib bangsa kita untuk menghadapi tahun-tahun yang kehadapan. Jadi kita harus mendengar apa yang akan diamanatkan oleh Presiden Parti dan saya yakin itulah beliau akan menekankan soal sudah sampai masanya pimpinan negara ini mengembalikan mandat rakyat kepada rakyat. Yang ini merupakan perjuangan UMNO dalam menyantuni dan mendengar rintihan rakyat. Jadi sewajarnya lah parti politik yang sedia ada harus berbincang bersama dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia dan negara serta mencari upaya membantu setiap rakyat dalam menghadapi tekanan kewangan dan kehidupan dengan mengabaikan retorika politik. Cukup-cukuplah dah. Ini kita nak masuk tahun 2021 ni, sudahlah, jangan ada lagi retorika politik ya. Cuma saya bersimpati sebab bila saya baca catatan daripada Datuk Seri Najib. Malam ni saya usir sikit, saya nak diulas sikit, tak banyak. Sebab saya bersimpati kerana beliau menulis dalam entry-nya, dia kata dah 2 hari membisu. Maksudnya dia menunjukkan kepada Tan Sri Zaiti, Gubernur Bank Negara. Satu Malaysia sudah tahu cerita ni, dia kata susah sangat ke nak keluarkan kenyataan pendek macam berbunyi, Najib jangan jahat, jangan fitnah kami akhir tahun ini. Kami sekeluarga tidak pernah menerima apa-apa dana dari Jolo, termasuk dana yang berasal dari YMDB. Kami tidak terpalit dengan apa-apa kes jenayah di Singapura, termasuk kes di bawah Seksyen 370 Kanun Tata Cara Jenayah Singapura berhubung dengan YMDB. Itulah dia kata draft dia buatlah. Susah sangat kena buat. Berartinya kalau tak boleh nak buatlah kenyataan bagaimana. Jadi persoalannya, adakah benar Gubernur Bank Negara Zeti Aziz tidak tahu tentang 26 bilion dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak? Ini persoalannya timbul susulan daripada pendedahan mengejut yang saya tiba-tiba terbaca dalam Free Malaysia Today. Suami Zeti dan anaknya mengaku pula mengetahui tentang wang MDB di dalam akaun mereka. Jadi menurut akaun berkanun yang ditandatangani mereka pada Mac tahun lepas, wang itu dalam akaun syarikat Cutting Edge Industries di Singapura. Dan mereka bertiga mengaku pemilik akaun itu. Itu pemilik 2 orang anaknya dan juga dengan suami Zati. SD itu dilihat oleh Free Malaysia Today adalah tulen katanya dan boleh dipercayai menurut peguam yang mendatangi dokumen itu. Jadi pendedahan dalam SD itu menyusuli laporan dalam blog Malaysia Today yang dikendalikan oleh sahabat saya Raja Petra Kamarudin. Dia mendakwa suami Zeti dan anak-anak lelakinya menerima lebih 100 juta ringgit daripada ahli perniagaan Jolo yang didakwa mendalangi isu 1MD. Wang itu adalah daripada syarikat yang dikaitkan dengan Jolo. Jadi susulan pendedahan itu
Datuk Seri Najib mendesak agar ZT menjawab dakwa berkenaan dan berkata benar agar Gubernur Bank Negara itu dapat menghuraikan segala masalah. Jadi saya nampak sekarang ni bahawa apa yang berlaku dalam saga YNDB ini, dia dah jadi bertambah belit-belit. Dah berbelit-belit dah sekarang ni. Dulu Gubernur Bank Negara kita tak tahu, sekarang kita dapat tahu ya. Saudara Rusdi Mamat, Assalamualaikum Datuk. Selamat malam. Terima kasih. Orang Perak report banyak dah buat tapi tindakan masih sepi. Mengapa Datuk? Saya tak tahu, ini terpulanglah pada pihak berkuasa ya. Kerana jangan lupa pada Julai tahun 2018 ZT menafikan dakwaan Datuk Seri Najib bahawa beliau tahu mengenai derma 26 bilion. Kerana itulah Datuk Seri Najib mempersoalkan bahawa kita tak tahu mana mungkin seorang Gubernur Bank Negara boleh tidak tahu apabila dana asing berjumlah berbilion masuk ke dalam negara. Daripada itu SD ini Special Declaration atau Akuan Bersumpah itu menyatakan suami dan dua anak lelaki ZT bersetuju menyelesaikan isu dana YNDB itu dengan kerajaan Singapura. Pula dah. Jadi suami ZT Taufik Aiman dan anak mereka Abdul Aziz dan Alif Aiman Aziz dikatakan menguruskan akaun itu di bawah nama Cutting Edge Industries Limited yang berpangkalan di Singapura. Jadi menurut pendedahan Malaysia Today, wang dalam akaun itu disalurkan kepada Iron Rhapsody Limited yang ditubuhkan untuk menerima wang daripada John Low. Jadi saya melihat keadaan ini bertambah-tambah berbelit-belit. Sebab itu pergerakan Pemuda UMNO ini telah mengadakan 108 polis berkenaan isu penting mengenai penglibatan seorang Gubernur Bank Negara yang disyaki terlibat dengan kes YMDB. Dah jadi kes lain ni nampaknya. Saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ni sudah timbul satu cerita baru. Jadi sedangkan perbicaraan berhubung dengan YMDB ini masih berjalan. Saya tidak mau komen selama ini kerana saya rasakan itu biarlah mahkamah menentukan. Kita bukan pengadil, kita bukan hakim, kita bukan tahu sangat soal-soal apa ini perbicaraan, soal-soal undang-undang. Jadi kita sepatutnya sebagai warga kita dengar dan tunggu. Jangan kita campur tangan dan terus meletakkan persepsi-persepsi yang bukan-bukan. Sebab itu saya berkali-kali meminta teman-teman pelayar-pelayar, jangan kita terjebak dalam mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Buat apa tambah dosa kering satu. Yang keduanya, jangan kita menjadikan mangsa. Jangan seorang yang dituduh akhirnya diadili oleh mahkamah terbuka. Ada sistem perundangannya. Jadi biarlah itu dikendalikan. Sebab saya tengok dalam kenyataan ini banyak syarikat Arab Saudi juga didakwa dimiliki oleh anak dan ZT. Jadi nampaknya kelang kibut lagi lah. Kita membuka kehadiran tahun baru ni dengan kehadiran yang kepelbagai yang tidak menentu lagi. Persoalan kita, adakah benar transaksi-transaksi yang melibatkan ahli keluarga Tan Sri Zeti ini sebagai Gubernur Bank Negara? Jika ini berlaku, bahawa berlakunya insiden jenayah perdagangan, jenayah Kuala Putih. Itu yang Saudara Yayasan Nur Ridwan. Saya memberi pencerahan ni apa sekadar yang tahu. Sebab selama ini saya mengambil sikap berdiam diri. Walaupun saya dapat macam-macam. Tapi apabila Pemuda UMNO mendesak agar Polis Diraja Malaysia dan seterusnya SPRM supaya dapat memberikan satu tumpuan khusus untuk menyiasat berkenaan segala dakwaan, tuduhan dan fakta-fakta yang telah dikeluarkan oleh sebuah laman portal berita sebelum ini. Jadi Pemuda UMNO mahu pendedahan yang melibatkan soal integriti di kalangan penjawat awam, iaitu yang tertinggi di institusi kewangan negara, diberikan keadilan sewajarnya. Ya, Saudara Raja Nam, tu terkejut ke, takut ke, marah ke, ataupun seram sejuk. Ya, Saudara Raja Nam, gambar yang selalu kepaparkan ini, tentu saya tahulah muntah, marah. Kemudian dia ketawa ke, terkejut, ataupun sejuk tu, seram sejuk lah kot. Ramali Osman, suara tak jelas. Suara saya tak jelas, saya tak tahu. Saya cubalah bercakap apa. Memang saya bercakap slow sikit hari ni, letih. Letih bro. Itu adalah kenyataan daripada Datuk Syarul Nasrun bin Kamarudin, itu Esko Pergerakan Pemuda, yang beliau menuntut supaya pihak berwajib segera tampil. Kita perlu menyelesaikan satu benda. Jangan kita biarkan berlarutan. Berapa lama dah sejak daripada Pilihan Raya 2018 sampai hari ini, tomah menomah, tuduh menuduh dan sebagainya. Jadi sistem pendengaran perundangan hancur dengan kes video bikin linggap. Betul. Dulu correct. Ingat lagi? Saya ingat.
Itu tentang penentuan, pelantikan hakim dan sebagainya. Bukan saya tak ingat. Kita ingat apa yang berlaku di negara kita ni. Sebab itu, beberapa malam yang lalu saya menyatakan bahawa negara kita ini semakin rosak. Dia punya sistem pentadbiran, sistem perundangan yang saya umpamakan seperti sebuah komputer yang dah korup. Penuh dalamnya tu dengan sistem-sistem yang tak menentu. Ada sistem judi, ada sistem pornografi dan sebagainya, dan benda ini tak boleh nak dibuang. Tak boleh nak dibuang. Hanya kita memerlukan tangan yang bersih untuk membersihkan sistem itu dan disingkirkan. Kita tak boleh nak buang motherboardnya dalam komputer, tiba-tiba maka kita buang the whole komputer. Jadi seperti kita buang negara kita, tidak. Sistem dalam komputer itu perlu dibersihkan. Hanya orang yang tahu saja boleh membersihkan. Jangan kita yang tak tahu ni tiba-tiba kena delete sana, delete sini. Jadi bagi saya merasakan bahawa kita bersama teruk. Jadi ada pula tulisan yang kita jika dibuktikan bahawa keluarga Tan Sri Zeti telah menerima dana melebihi 100 juta dari John Low, termasuk dana yang berasal dari Wang Adimi yang disimpan dalam bank Singapura, ia mungkin punya impak kepada kes SRC. Betul. Sebab SRC itu tak silap saya lah, rasio perbicaraannya sekitar 42 juta. Ini 100 juta. Jadi berkeleng-kelibut lah. Dia tali menali, kait berkait dan melibatkan orang tertentu. Salam tu. Saya sebagai rakyat, saudara Pini Rahim. Salam tu. Saya sebagai rakyat Malaysia menggigil lah dengar dan tengok cerita mantan Gubernur, dan saya percaya ini, dan saya percaya dia ini digunakan oleh Maidin suami. Saya tidak mau menuduh, saudara. Sebab saya tak mau menuduh siapa-siapa pun, tapi ini melibatkan Zeti yang satu Gubernur yang kita bangga. Kebanggaan kita sebagai Gubernur bank negara terbaik, diperakui oleh dunia, dan tengok wajahnya ceria, dan beliau bukan datang daripada keluarga yang bukan datang daripada keluarga sembarangan. Tan Sri Zeti hadir daripada keluarga orang ternama, iaitu lahir daripada zuriat Allahyarham Profesor Pak Engku, yang dihormati oleh setiap warga yang pernah mendapat pendidikan di Universiti Melaya. Begitu juga dengan ibunya, Kak Azhar. Saya panggil Kak Azhar lah sebab waktu itu beliau banyak menulis di Usaha Melayu dulu. Jadi sepatutnya waktu Zeti kena keluarkan kenyataan. Bagi saya lah, sebab itu saya kata berkali-kali, tangan yang bercincang, bau yang memikul. Saya sedih kadang-kadang. Inilah kesannya kadang-kadang orang baik dipergunakan oleh orang. Zeti orang yang baik, mungkin tak tahulah suami dia ke, keluarga dia ke, akhirnya terjebak kalaulah berlaku benda begitu. Saya mendoakan itu tidak berlaku. Kalau itu berlaku, saya juga turut sedih akan negara mempunyai seorang yang boleh kita sifatkan sebagai negarawan juga terjebak dalam salah satu pentadbiran. Sebab semalam pun saya dah kata berkali-kali, saya katakan bahawa ini usahakan pentadbiran kewangan. Malahan jabatan kebajikan masyarakat, jabatan kebajikan masyarakat pun ada juga unsur-unsur elemennya. Mungkin tidak berskala besar, tapi berskala kecil. Habis semua jabatan. Bertandangkanlah ke pejabat daerah. Di situ ada ruang-ruang korupsi berhubung dengan pemilikan tanah-tanah, projek-projek dan sebagainya. Akhirnya tanah reserve simpanan Melayu tergadai. Ini yang kita kecewa. Mereka yang diberi amanah tidak melaksanakan tugas dan amanah. Apa berlaku di Raub. Tidak mungkin mereka yang terlibat dalam penanaman musangking secara haram itu tidak mendapat unjuran ataupun main kelip mata dengan pegawai di pejabat daerah. Sebab itu hakim waktu menolak permohonan 204 orang penanam durian musangking di Raub itu, dia kata sepatutnya ini pentadbiran pejabat daerah mesti lebih telus dan lebih berani melaksanakan tugas dan tanggungjawab diamanahkan. Ini negara kita sebenarnya berkali-kali saya katakan bukan negara yang tidak makmur. Kita mempunyai penghasilan yang begitu besar. Negara kita ni tidak ada bencana yang besar. Negara kita ini mempunyai hasil bumi yang baik, buminya subur, rakyatnya harmonis. Kita tak ada nak terlibat dalam
Zeti dah kena main dengan gangster. Saya tak mau Zul, saya tak mau membuat tuduhan sehinggalah kita jelas. Sebab ini menyangkut seorang undang dan menyangkut integriti seorang yang selama ini seluruh rakyat menghormati. Jadi kalau kita pula membuat persepsi yang bukan-bukan, saya kesian juga. Sebab selama ini kita menghormati beliau sebagai Governor Bank Negara yang cukup berintegriti. Wajahnya pun wajah yang begitu bersih. Seperti mana saya katakan, datang daripada keluarga yang baik-baik. Yang dilahirkan oleh negara kita ini, pemimpin ini seorang boleh katakan jenegarawan lah. Itu yang saya rasakan. Ini merupakan pembuka tahun yang tidak baik pada kita. Sebab itu awal-awal tadi saya katakan, dengan COVID-19, mendadak 2000 lebih, ekonomi masih lagi tidak bermaya, kehidupan rakyat masih lagi terhimpit, pimpinan mereka di anjing kuasa masih lagi berpesta dengan penderitaan rakyat. Mereka yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk mentadbir seperti kumpulan wang simpanan pekerja mengambil leka saja. Dah berapa bulan dah? Takkanlah tunggu setahun. Di mana lagi? Orang Perak kata nak kekor mana lagi? Nak dikekor mana lagi? Dokumen dah keluar, report pun dah dibuat, tindakan wallahu alam bisawab. Tu belum masuk bab permohonan kerja, ada yang main kroni tu. Saudara Masyah, itu memang berlaku. Bila ada peluang pekerjaan, bila ada temu duga, mereka mengamalkan sistem kroni. Jadi bila ada kroni begitu, mereka yang tidak berkelayakan ditempatkan di tempat yang tertentu yang akhirnya memberi perkhidmatan yang tidak baik. Itu keadaannya. Itu bab pentadbiran negara kita. Malah saya nak ubah, mungkin malam besok kita tengok lagi apa lagi akan timbul besok. Sekarang ni tentang politik pula dah. Politik bertambah bercempera lagi. Tambah bercempera lagi. Saya bila semalam baca kenyataan daripada Susah Agung PAS, kenyataan yang saya lihat sekarang yang angkuh, yang sombong. Dia boleh cakap mana-mana pihak tidak perlu meminta PAS memilih sama ada hendak bersama Muafakat Nasional atau tidak, kerana PAS adalah antara watak utama yang merangka dan berusaha menubuhkan Muafakat Nasional atas dasar penyataan ummah. Angkuh kenyataan begitu. Kita minta, warga UMNO minta supaya pimpinan PAS menyatakan pendirian. Pendiriannya, pilihan anda ke mana? Sebab kalau kita nak menghadapi musim pilihan raya nanti, senang kita menentukan. Sebab kita tahu PAS sekarang menyertai Perikatan Nasional. Kita tak marah pun, cuma kita nak tahu pendirian anda di mana. Apakah anda masih mau mengekalkan Muafakat Nasional ataupun anda nak menghit kami untuk menerima keadaan Parti Pribumi Bersatu. Saya nak bagi tahu pada Datuk Seri Taqiyuddin, janganlah anda bermain dengan bahasa-bahasa yang retorika. Enough is enough. Kita dah menyantuni, dah cantik dah. Sebagaimana berkali-kali saya katakan, dah molek, dah cantik, dah baik dah. Warga bangsa Melayu ini disatukan melalui Muafakat Nasional. Bukan kita tak mau menerima kehadiran mereka dalam Muafakat Nasional. Tidak sama sekali. Tetapi kehadiran mereka cukup meragukan kita kerana mereka tidak mempunyai latar belakang yang sesuai dengan aliran kehendak Muafakat Nasional. Muafakat Nasional menyantuni politik bangsa kita untuk memastikan kuasa di anjung Seri Perdana itu ditunggaknya dipimpin oleh pimpinan Melayu Islam yang ada integriti. Kita tidak pasti mereka yang berlatar belakangkan dalam pimpinan Parti Pribumi Bersatu itu memiliki sifat-sifat yang begitu. Apatah lagi kita melihat watak-watak yang ada dalam Parti Pribumi Bersatu itu terdiri daripada mereka yang mengkhianati kita. Bukan hanya mengkhianati UMNO, Persih, tidak. 17 orang mengkhianati UMNO dan terdapat pula mereka yang mengkhianati Parti Keadilan. Berkali-kali saya katakan. Semalam pun saya cakap, kemarin pun saya katakan. Kemudian mereka yang berada dalam PPBM pula, mereka sampai menghalau keluar orang yang menjadi pengurusinya dan beberapa orang pemimpin. Jadi latar belakang mereka itu tidak kena pada kehendak dan sebab UMNO sedang melakukan pembaruan politik. Jadi Zurada Zaini kesal PAS lalang tak menepati janji. Saya bukan kata PAS lalang, tidak. Memang mungkin kita melihat bahawa hasrat pimpinan PAS itu untuk menyantuni semua bangsa yang seagama,
untuk bersatu dalam sebuah keluarga besar Muafakat Nasional. Tapi sebagaimana yang saya kata berkali-kali, ini tidak akan terjalin kerana kehadiran warga daripada Parti Peribumi Bersatu itu kita ragui sebab kita yang terasa. Kalau itulah cara Tazid Datuk Takuddin, dia kata mereka nak menyantuni, kenapa tidak dipanggil warga daripada Parti Amanah? Apa rasa pimpinan PAS, jika Amanah juga UMNO santuni menjemput mereka dan meluluskan resolusi menerima kehadiran Parti Amanah menyertai Muafakat Nasional atas nama untuk penyatuan bangsa? Apa perasaan anda? Apa perasaan anda kalau kita mengambil menjemput pula Parti Keadilan? Okeylah, tolak DAP, kita terimalah itu kehendak ramai. Bagaimana keadilan? Sebab Parti Peribumi Bersatu juga bukanlah parti Melayu Islam yang tulen, sebab keahliannya sudah terbuka pada bukan Melayu. Jadi apa perasaannya? Cuma saya melihat kadang-kadang pimpinan, setengah pimpinan, saya tak kata seluruhan, satu dua pemimpin yang berada di Anjung Kuasa, di Menara PAS, Jalan Raja Laut itu, mungkin mereka banyak memikirkan soal diri mereka. Mereka memikirkan agenda besar politik mereka. Jadi bercakap pun jadi bercanggah. Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan bercanggah dengan apa yang dilafazkan. Bila dia kata nak menyantuni bangsa, tidak pula disebut tentang Parti Amanah. Jadi bila kita lihat dia punya sejarah Parti PAS ini sebelum itu, saya tidak berhasrat untuk menyerang. Saya tak berhasrat untuk menyerang parti-parti politik mana-mana. Ini awal tubuh, tapi saya nak beri pencerahan supaya kita berfikir, apakah kerana PAS merasakan bahawa Amanah ada dosa dengan mereka? Dan yang kedua, PAS tak boleh menerima keadilan sebab mereka juga pernah bersama dalam keadilan. Sebab itu PAS juga tak boleh menerima Tengku Razali kerana mereka pernah berada dalam kumpulan Parti Semangat 46. Apakah PAS juga tidak dapat menerima Parti DAP kerana mereka juga pernah bersama bersekongkol dengan parti tersebut. Jadi untuk itu mereka meletakkan syarat. Jadi UMNO sentiasa berlapang dada. Tapi bagaimanapun, kenapa tidak disantuni perasaan kami, warga UMNO? Kita cuma minta jangan masukkan Parti Peribumi Bersatu saja. Pertama, parti itu baru ditubuhkan. Ahlinya pun tak menentu. Cuma kerana disebabkan Presiden Parti Peribumi Bersatu itu seorang Perdana Menteri. Jadi kerana Perdana Menteri itu melantik sebahagian daripada pimpinan daripada PAS ataupun UMNO menjadi menteri dan sebagainya, ada rasa terutang budi. Kalau begitu, kalau UMNO yang jadi Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri, apakah pelayanan yang sama diberi? Apakah kalau UMNO tak terima PAS, PBBM, maka anda juga bersetuju? Ini persoalannya. Jadi dalam keadaan sekarang ini, sebab itu saya katakan bahawa seharusnya penyatuan Muafakat Nasional yang terbaik sudah. Jangan kita tamak nak cari lagi, nak kaut lagi, nak panggil lagi menyertai. Tak perlu. Ini bukan gagasan yang boleh direka-reka. Dah cantik dah. Kalau UMNO bersama-sama dengan PAS, kita menangani musim pilihan raya akan datang. Jangan risau. Tak perlu nak rasa tutang budi dengan siapa-siapa. Dalam politik there is tidak ada unsur-unsur mengenang budi. Setara kena ingat ya. Jadi saya nak bagi tahu pada teman-teman daripada Parti PAS, kerana setengah pimpinan PAS itu rasa tuan budi dengan tasim budi. Dalam politik tidak ada unsur mengenang budi. Kalau nak katakan ada unsur mengenang budi, negara kita ni damai dan tentram. Sebab pemimpin datang, pemimpin pergi. Tapi kalau mereka mengenang jasa pemimpin, mereka tidak akan mengenepikan pemimpin itu. Pemimpin yang baik disingkirkan, pemimpin yang bersih disingkirkan, pemimpin yang tidak ada rekod jenayah dan sebagainya, pemimpin itulah yang disingkirkan, yang diletakkan jauh-jauh. Jadi ini permasalahan yang kita hadapi. Dalam pencerahan saya malam ini, saya nak menyatakan bahawa kita warga UMNO tidak dapat menerima Parti Peribumi Bersatu ini menyertai Muafakat Nasional kerana kita yakin mereka mempunyai latar belakang yang tidak baik. Kita tak mahu segala penyamun, segala penyangak, segala pengkhianat itu berada di luar, keluar daripada rumah kita ini. Balik-balik sebab kita tahu. Kita tak payah cerita pasal PAS dalam dua muka ni tu. Nak juga, saya bukan nak cerita pasal PAS, tidak. Saudara Syahmi Musa, PAS sudah diberi. Tak boleh begitu, jangan kita jatuhkan hukuman.
Saya sebab itu kadang-kadang warga PAS marah dengan saya bila saya beri pencerahan. Saya menyatakan benar. Bila kebenaran itu saya nyatakan, terkena batang hidung marahkan saya. Tak bolehlah begitu. Saya memberi pencerahan, saya katakan ini ceritanya. Sebab itu kita sebagai ahli parti, kalau kita berpolitik, jangan sekali-kali kita jadi ikut-ikutan. Jangan kerana kita menyokong seseorang itu, maka kita dilihat pemimpin itu maksud. Tak ada kesilapan. Tak boleh. Sebab selalu lihat tadi, contoh, seorang Gubernur Bank Negara yang kita banggakan selama ini, Zeti. Kita melihat hadirnya seorang wanita memimpin Bank Negara kita. Tiba-tiba dah terjebak benda itu. Jadi jangan kita terlalu pedoh sangat lah. Jangan kita. Jadi kalau saudara menyokong seorang pemimpin itu, jangan berlebih-lebihan. Kalau arwah ibu saya selalu berkata, kalau kita sayang seseorang itu, adalah batasnya, jangan lebih-lebih. Kalau kita benci orang itu pun, jangan berlebih-lebihan. Mungkin satu ketika nanti, yang kita sayang itu akan kita benci, dan yang kita benci itu akan kita sayang. Rizwan Reid, UMNO PH. Macam mana PH ni? UMNO PH terbaik. Saya minta maaf lah Rizwan. UMNO dengan Pakatan Harapan, sebab macam metode saya berjumpa dengan Datuk Abdullah Sani. Saya bercakap terus terang, saya tak takut. Saya beritahu pada Datuk Abdullah Sani, yang berhormat Datuk Abdullah Sani, saya kata, boleh tak Datuk jangan sebut PH dah. Dia kata apa? Saya geli. Saya geli mendengar perkataan itu, sebab itu tidak ada harapan. Jadi Saudara Mak Nur Syarif, tak boleh. Bukan sekata PAS tidak boleh dipercayai, kita kena percaya juga. Warga PAS ni kesian mereka. Mereka ada cara berpolitiknya, kewalakan mereka terlalu tinggi kepada pemimpin. Itu satu sifat yang baik. Cuma kadang-kadang ni kalau terlalu sangat kita mendewakan seorang itu, akhirnya boleh jadi kufur iman. Sebab tidak ada sesiapa pun di dunia ini selepas baginda Rasulullah SAW yang maksum sikapnya, mesti tidak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi warga PAS kena berlapang dada. Warga UMNO memang dah sejak lama tak ada dah. Warga UMNO dia memegang bidalan jebat. Raja Adil, Raja Kusembah, Raja Zalim, Raja Kusanggah. Itu orang UMNO. Nah, ini tidak berlaku dalam PAS. Tidak ada berlaku ledakan islah, mencari pemimpin yang hakiki. Sebab itu kadang-kadang bila ada pemimpin terpalit, bukan tak ada, pernah insiden berlaku pemimpin terpalit dengan kejadian yang tidak begitu baik, tapi mereka terus kekal menyokong. UMNO tidak. UMNO sikit aja tak betul pun dibalun bagai nak rak. Itu bezanya. Cuma saya melihat dalam kita menghadapi hari-hari mendatang, kita sewajarnya bersikap supaya jadikanlah ini sebagai satu impian kita, satu tekad kita. Kita ingin menyambut kehadiran tahun baru ini supaya menjadi seorang ahli politik ataupun pemain politik ataupun warga politik, warga bangsa yang tidak mudah diperkotak-katikkan pemikiran kita. Dan Saudara Najib bergabung dengan Saudara Ibrahim, confirm meletup. Pun tak boleh nak kata begitu. Pun tak boleh kita begitu yakin meletup dan sebagainya. Segalalah ketentuan Allah. Betul lah, saya tahu UMNO banyak follower. Memang betul. Keahlian UMNO 3.7 juta. Yang atas pagar tak tahu lagi. Dan UMNO ada track recordnya. Dan rakyat selama ni mungkin ada kesilapan. Sebab itu bila mereka mengatakan, saya bertentangan dengan pimpinan. Sebagai ada pimpinan, bila mereka mengatakan bahawa UMNO kenalah baik dengan kerajaan hari ini, kenalah berada dalam kerajaan, sebab bila jadi kerajaan tu, sebab kita tak ada duit nak pilihan raya dan sebagainya. Saya menyanggah. Saya kata rakyat tak perlukan itu semua. Zaman hari ini rakyat tidak lagi meletakkan mereka boleh dibeli dengan undi RM200, bagi duit RM300 atau RM500. Tak ada. Rakyat tak terima dah. Sebab pilihan raya 2018 membuktikan, pilihan raya umum yang ke-14 membuktikan rakyat benar-benar celik dan tidak boleh lagi dipercaturkan minda mereka untuk mengikut ataupun boleh dibeli begitu saja. Rakyat tidak lagi mengharapkan hadirnya musim pilihan raya ini sekampit beras untuk ditukar dengan satu undi. Tidak begitu. Rakyat tidak lagi akan sudi
untuk dibeli hati dan jiwa mereka dengan selaikan perekat atau kain batik. Bagi rakyat, enough is enough. Okay, sebab mereka sudah melihat bahawa jijiknya politik yang berunsurkan korupsi. Kalau anda memberi wang untuk membeli undi, maka anda terdedah pada korupsi. Bila anda jadi wakil rakyat, macam mana nak cari duit, nak ganti tabung anda itu? Tentulah anda akan berusaha untuk mencari wang, mencari dana yang telah anda habiskan. Dan lebih teruk lagi, kalau anda bukan berlatar belakangkan seorang usahawan, anda bukan orang kaya raya. Jadi bila tak ada duit gitu, anda mungkin minta daripada toke-toke. Toke-toke ini adalah kapitalis. Mereka sanggup mengeluarkan wang bila melihat ada peluang anda menjadi calon wakil rakyat. Dan boleh pula diangkat nanti, mungkin kebijakan anda punya track record baik dengan pemimpin tinggi, anda mungkin jadi menteri. Mereka sanggup keluar wang banyak mana pun sebagai pelaburan. Bila anda dah jadi menteri, mereka datang, maka suka tak suka, maka berlakulah korupsi, maka berlakulah nepotisme, maka berlakulah kapitalis masih menguasai ekonomi negara. Ini yang kita harus hentikan. Jadi kalau wakil rakyat tu datang turun ke gelanggang, ke lapangan musim pilihan raya nanti bawa duit, orang ini perlu kita tolak awal-awal. Saya nak bagi tahu pada teman-teman semua, kalau orang ini datang nak ambil RM300, RM200, orang ini perlu kita tolak. Sebab kalau RM200 seorang, kalau pengundi ada 100,000 ataupun 50,000. 50,000 kali 200, 100 juta. Mana nak cari duit? Ini masalahnya. Jangan kita mencaturkan politik, jangan kita mencaturkan tahun baru. Ya, kita harap tahun baru ini kalau ada pilihan raya tahun mendatang, kita menolak politik wang. Ini yang dikatakan menolak politik wang. Jadi kepada warga UMNO pula, kepada warga UMNO saya nak berpesan, sebab selepas tahun ini, tahun depan kita akan ada pemilihan. Tolak sebarang pemimpin yang menawarkan politik wang. Sebab kita carilah pemimpin yang diyakini, boleh memimpin. Yang kita mahu adalah pemikiran dia, bukan kita nakkan duit dia. Kalau laba yang ada ditaburkan, maka bala yang akan menanti. Tapi Datuk Syed Saddiq dah berusaha dari awal lagi bagi meraih undi. Itu usaha dia lah, sebab dia juga terjebak dalam politik yang sebegitu. Politik jijik menggunakan wang. Saya sebenarnya berkali-kali saya cakapkan, saya geli. Saya geli kalau tengok pemimpin itu menggunakan wang, taburan wang. Jadi kita mengharapkan supaya tidak lagi lah. Biarlah tahun 2021 memulakan tahun permulaan untuk kita melakukan islah kepimpinan. Kita melakukan satu perubahan dalam mindset kita. Kita menolak politik wang secara holistik. Jadi saudara Man, UMNO Johan PKR tumbangkan pengkhianat si Jermaine Lahanat, geng saka tua tu. Saya soal Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan UMNO dan sebagainya, saya tak mau campur tangan. Tapi sebab itu kita katakan, bila saya baca ada kenyataan perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir, saya kata berapa lama ni? Berapa lama dah kita membicarakan persoalan antara Anwar Ibrahim dengan Mahathir? Sejak pada tahun 1992, brother. Teman, 1992. Sekarang ni 2021. Berpuluh tahun dah berbalahnya. Dan kita rakyat menyantuni. Kita tak muak-muak ke dengar cerita ni? Enough is enough. Kalau benar pilihan raya akan datang, Parti Keadilan di pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan rakyat, kita harus berlapang dada. UMNO berlapang dada menerima kekalahan. Sebab itu saya menghormati Datuk Seri Najib Tun Razak. Tak ada pun kita mewujudkan sebarang sengketa. Tak ada kita dengar bom yang meletup. Tak ada kita dengar bahawa rumah yang terbakar. Tak ada kita dengar bahawa rakyat disuruh bangun menentang. Tak ada. Kita melakukan peralihan kuasa secara aman. Cuma bila mereka memerintah, kita merasakan sepatutnya pemerintahan itu dengan adil dan saksama. Dan matlamatnya tidak lain tak bukan mengutamakan rakyat. Cuma kita melihat Pakatan Harapan tidak melaksanakan. Itu yang menjadi masalah pada kita. Itu yang menjadikan perasaan kita cukup benci. Kita benci dengan pimpinan yang mengutarakan politik perkauman, politik rasis. Saleh Rizwan Rid steady
Saudara Haji Wan Ismail, 99% ketua UMNO bahagian tak menyokong hubungan dengan PBM kecuali Tok Wah Ketereh. Ini yang dapatan kita ya. Mulai besok kita akan mendengar. Mulai besok ada persidangan bahagian 157 bahagian daripada 191. Tanda itu telah menyuarakan secara terbuka. Saya berkeyakinan kalau benar betul-betul berlaku, kemungkinan besar lebih daripada 170 bahagian. Kalau 170 bahagian itu menuntut pimpinan UMNO, khususnya Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden dan Ahli Majlis Tinggi UMNO menarik sokongan, mereka kena ikut. Itu kena akar umbi. Mereka kena ingat bahawa keberadaan mereka di tingkat 38 bangunan UMNO itu bukan atas jawatan yang mereka boleh beli. Itu adalah amanah rakyat. Jadi Saudara Ibrahim Rasul setuju. Tahun 2021 adalah tahun kebangkitan UMNO Barisan Nasional, insya-Allah. Jadi sebab itu kita harus jadikan satu tekad. Jadi pimpinan peringkat akar umbi, pimpinan yang menyeluruh, ahli-ahli, kita jadikan tekad kita mahu kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional untuk menyantuni kehidupan rakyat. Dan kita yakin, kerana kita yakin UMNO mampu untuk mempertahankan, memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Ini melalui track recordnya. Asalkan pimpinannya adalah pimpinan yang jujur, pimpinan yang ikhlas, pimpinan yang tidak terlibat dengan KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Dan kita harus jadikan tekad kita tahun 2021 ini memerangi pemimpin yang korup. Tanya PM, kenapa masih tak boleh keluar EPF lagi? UMNO sokong PM kan? Saudara mai saja saya tak tahu itu, saya bab ini biarlah. Dan letih lah sebenarnya kita nak bercakap soal itu. Mereka, betul saya katakan, mereka pekak kuali. Sebab mereka sedap. Tak nampak penderitaan rakyat. Sebab itu saya kata seorang menteri turunlah ke gelanggang. Cuba saudara lihat apa jadi. Saya cukup kecewa bila Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri boleh membuat kenyataan. Kenyataan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, dia mengatakan bahawa nama syarikat-syarikat yang mengimport daging-daging yang diragui halalnya tidak boleh didedahkan. Tapi di Johor semalam sudah ada pembicaraan. Sedangkan pihak berkuasa dah tangkap pun, dah bawa ke mahkamah. Kenapa tidak didedahkan company itu? Kita nak tahu siapa kepalanya, kepala yang paling atas sekali. Yang lebih mengecewakan saya apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri yang sepatutnya menjaga hak ehwal agama Islam, menjaga kebajikan umat Islam, tiba-tiba dia mengatakan bahawa soal makan daging ini halal haram apa semua itu terpulang pada kehendak peribadi, terpulanglah pada kemauan sendiri. Saya terkejut. Apakah ini pemikiran seorang menteri agama? Kita dah tahu dalam Islam tidak ada yang samar ya. Tidak ada yang kelabu dalam Islam. Itu pengetahuan saya. Saya bukan ahli agama, tapi daripada dapatan saya, daripada pembacaan saya, pemahaman saya, daripada apa yang saya dengar, daripada ustaz-ustaz yang bercerita bahawa dalam Islam dia cuma ada black and white. Tidak ada samar. Kalau samar itu munafik. Ya atau tidak, putih atau hitam. Kalau itu dihalalkan, halal. Kalau haram, tetap haram. Tidak ada ini kita boleh begini. Tak ada, dalam Islam tak ada. Kalau yang tengah-tengah itu adalah munafik. Dan saya teringat ada satu penas mengatakan bahawa orang munafik ni macam kita nak mencari seekor kalajengking di atas batu hitam. Yang hitam di tengah malam gelap gelita. Memang tak nampak. Tapi kita dapat tahu cara dia bercakap, dia berbohong. Tahu bila dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Bila diberi keyakinan kepada amanah, dia mengkhianati. Jadi soalnya sekarang, apakah kita mempunyai seorang menteri agama yang munafik? Saya minta maaf lah, Dr. Zil. Saya menghormati anda sebagai mufti di wilayah persekutuan. Kalau ini keadaannya, balik-baliklah jaga agama kalau itu. Teruklah sekarang ni. Dah bercepa. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan yang ada di anjung kuasa daripada pimpinan Pak Wah UMNO ni. Tak usah cerita lah, macam-macam orang tuduh dia. Tapi yang kita harapkan
dalam pembelaan yang menyentuh soal akidah, yang menyentuh soal kesucian Islam ini, kita ingatkan. Sebab itu kita pun berlapang dada bersama-sama dengan PAS semua tu untuk menangani. Mereka lebih pakar dalam ilmu agama, tapi akhirnya apa terjadi? Di luar waktu pembangkang sibuk dengan RUU, Rang Undang-Undang 355, tapi bila di dalam senyap sepi. Masa jadi pembangkang, Ratu Cantik diharamkan. Bila dah jadi kerajaan, boleh pula. Dan lebih meranjatkan saya apabila orang bukan Islam, Senator Lim Tong, bekas Timbalan Menteri Pertahanan daripada parti DAP, dia pula yang mengatakan kenapa kerajaan boleh meluluskan judi tambahan dalam 4 nombor ekor. Dia yang menzahirkan dia tak setuju. Dan kita daripada warga PAS, daripada UMNO diam diri. Saya rasa malu. Sebagai seorang umat Islam, saya rasa terpukul. Seorang yang bukan Islam boleh melontarkan pandangan begitu, tiba-tiba kita boleh mengiyakan. Kita boleh buat tak tahu je. Kita boleh cakaplah bahasa Jawa, kita mengenggihkan. Sedangkan dia Citong adalah parti daripada DAP. Dia kata kenapa kerajaan sepatutnya menghentikan, tak boleh meluluskan draw ataupun bahasa tambahan dalam 4 nombor ekor, cabutan tambahan 4 nombor ekor, kerana ini menggalakkan perjudian. Dia lebih concern daripada kita. Sedangkan kita dalam kerajaan, Menteri Kewangan kita Islam, Tengku Zafrul. Lesen perjudian itu ada di tangan Tengku Zafrul. Timbalan Menteri Kewangannya dua-dua Islam, bukannya ada daripada warga bukan Islam. Kenapa jadi begitu? Jadi Yuan Kasim Menteri Munafik. Itulah saya kadang-kadang saya kecewa. Ada kalanya dalam bicara saya sedang ada bersama teman-teman, saya menzahirkan kekecewaan saya kerana pemimpin-pemimpin itu bukan daripada orang lain. Datang daripada warga UMNO, datang daripada warga PAS dan sebagainya. Yang kita dah bersatu. Cuma saya mintalah secara jujur, secara peribadi, kita jadikanlah ini sebagai satu tekad kita dalam menyambut tahun baru ini. Kita tidak lagi boleh mengizinkan sebarang percaturan politik yang dipenuhi oleh retorika. Syed Syam Shah tanya betul-betul. Sebenarnya Datuk negara kita bukan ada ulama standard, mereka sama saja dengan rakyat biasa. Kita menghantar banyak pelajar-pelajar kita. Sebegitu ramai pelajar kita ke Mesir. Ini tajaan kerajaan. Yang pergi persendirian pun ramai. Dan mereka balik. Kadang-kadang mereka datang mencari dana. Kita dengan rela hati mengeluarkan tabung-tabung dan sebagainya, memberi bantuan dana untuk mereka belajar. Ini pun satu hal lagi. Saya ingat kalau mungkin ada masa lagi kita akan sentuh. Sebab Baitul Mal ni sepatutnya tidak boleh bersikap begitu. Kadang-kadang bila sekarang ni tak boleh nak pergi sembahyang masjid maghrib ke, tak boleh sembahyang Jumaat, sebab terhad. Kita lihat ramai pelajar-pelajar kita yang belajar di Mesir, di Jordan, di Madinah, di Arab dan sebagainya. Mereka mempelajari soal syar'i, hukum-hukum Islam, tapi mereka meminta-minta dana daripada rakyat. Kenapa tidak dikeluarkan daripada dana Baitul Mal? So, kita jadikan juga tekad kita untuk 2021 kita menuntut pimpinan negara mengadakan forensic auditing terhadap Baitul Mal yang menyimpan semua duit-duit yang sama ada ditermakan oleh umat Islam ataupun cukai-cukai daripada zakat ataupun fitrah. Jadi Baitul Mal tak boleh terkecuali daripada siasatan ini. Kata kita nak tahu berapa sebenarnya jumlah wang dalam Baitul Mal. Takkan nak cakap 2-3 juta aja, takkan nak kata 2 atau 3 juta. Dan ke mana wang itu disalurkan? Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka pemegang dana di Baitul Mal ini harus bertanggungjawab. Jadi kita kadang-kadang sebagai rakyat ni kita terlepas pandang. Kita tak tahu hak kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat yang cinta damai. Kita sebagai rakyat pembayar cukai kepada negara ini. Kita berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pentadbir-pentadbir dalam Baitul Mal. Ini kita dengar macam-macam cerita. Belum lagi cerita tentang pembelian vaksin.
dah meragukan lagi, ada kematian dan sebagainya. Alhamdulillah, tengok Datuk malam ni sedih je, nada suara tu taklah bila nak apa, tak tahu. Bukan saya sedihnya bukan apa, kerana saya melihat tahun baru ini kita sambut dengan jumlah mereka mangsa yang dijangkiti oleh virus corona ini sampai mencecah 2,000 lebih. Dan kita memasuki tahun baru ini dengan kebobrokan yang semakin bertambah lagi, dan kita tak menjangkakan apa yang berlaku terhadap ini bank negara itu boleh keadaannya begitu. Kemudian saya lebih sedih apabila menatap kenyataan Datuk Taqiyuddin yang begitu menggambarkan keangkuhannya, seolah-olahnya they are the only one. Ini pun satu hal lagi, perangai angkuh PBM menjangkit pada Taqiyuddin. Perangai untuk bercakap besar yang selain kali yang membela Parti Peribumi Bersatu ini, yang selama ini dilakukan oleh Tan Sri Onn Musa, dijangkiti oleh Taqiyuddin. Jadi kita melihat pimpinan semakin teruk. Jadi saya mendoakanlah dalam sama untuk kita menyambut kehadiran tahun baru ini, sedara rakyat mesti dipertahankan. Bagi saya, kita sambutlah tahun baru ini sebentar saja lagi, sekitar lebih kurang dalam 1,5 jam lagi. Selamat tinggal 2020. Semoga kenangan itu merupakan kenangan manis yang pahit. Kalau pahit itu kita jadikan tauladan, kalau yang manis itu kita jadikanlah satu memori, momen indah dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.